Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Akhrajakum mahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'al absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mula pengajian kita ataupun tazkirah kita pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, para ulama, terutama buat guru-guru yang pernah mengajar kita, terutama buat kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, mu'mini, mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah pagi ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama. Kita masih semalam kita membicarakan tentang keperluan beriktisam dengan fiqh Islam dan berpegang teguh dengan hukumnya. Kita sebut dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga semalam kita sebut dalil daripada As-Sunnah, daripada Sunnah. Jadi insya-Allah pagi ini kita sambung pula, iaitu pengenalan beberapa istilah fiqh. Kita kena mengenali, kita kena tahu beberapa istilah yang kita lalu dalam kehidupan kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, pengenalan beberapa istilah fiqh.
Sebelum memulakan bab-bab fiqh dan masalah-masalah yang berkait dengannya, maka mestilah diketahui terlebih dahulu beberapa istilah fiqh yang menjadi berkisarnya semua masalah-masalah fiqh. Istilah-istilah tersebut ialah yang pertama ialah fardu. Yang pertama, istilah fiqh yang pertama kita akan bicara pagi ini ialah fardu. Apa dia fardu? Fardu ialah apa yang dituntut oleh Allah dengan tuntutan yang putus. Pelaku diberi pahala dan dikenakan azab kepada yang meninggalkan. Dia buat contoh di sini ialah puasa. Fardu ialah apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, tuntutan yang putus, yang dah tuntutan yang putus daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun tuntutan yang jazim daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pilihan dah kita. Kita nak buat pun kita kena buat, kita tak mau buat pun kita kena buat juga. Tak ada pilihan dah hak fardu ni. Kecuali bagi orang perempuan dah ada disebut dengan rusah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang perempuan. Sebagai contoh, sembahyang apabila kedatangan haid, nifas dan sebagainya. Ini khusus untuk orang perempuan, dia boleh tinggal sembahyangnya. Tetapi kalau dengan sebab sengaja-sengaja dia tinggal, tak boleh. Sengaja-sengaja dia tinggal tanpa ada alasan apa-apa, maka apabila dia tinggal, hukumnya berdosa. Tinggal benda yang fardu, hukumnya adalah berdosa. Dia sebut di sini ialah tuntutan yang putus, tuntutan yang jazim Allah Subhanahu wa taala. Allah yang putuskan benda ni. Hak benar-benar fardu ni, tuntutan yang putus, tuntutan yang jazim daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu tidak ada pilihan dah kita ni. Tak ada pilihan dah, kecuali kita duk sebut selalu kata Ibrahim bin Idham, boleh tak mau buat perintah Allah Subhanahu wa taala, boleh tak mau sembahyang, boleh tak mau puasa, boleh dengan syarat kata Ibrahim bin Idham keluar daripada bumi Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah dengan syarat jangan duduk di atas muka bumi kita ni. Di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Piduk bumi kita sendiri. Ada tak bumi kita, tuan-tuan? Hak bumi kita sendiri tu ada tak? Mana ada? Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tu geran tu nama saya, ustaz. Rumah tu nama saya. Kereta tu nama saya, ustaz. Nama hanya nama di atas dunia sahaja. Nama tu hanya, milik tu hanya di atas dunia sahaja. Kereta tu milik kita atas dunia sahaja. Tanah itu milik kita atas dunia sahaja. Rumah itu nama dunia sahaja. Mati kita hari ini menjadi harta pusaka, tak boleh nak buat bi dah. Itu nama kita sekalipun, tapi hanya nama di dunia sahaja. Mati kita tak ada dah. Tak boleh kita nak bawa apa dah, apa pun tak ada. Sebagai contoh, kita buat contoh dulu ni, kisah seekor anak ayam dengan ibu ayam. Cerita sebagai muhasabah buat kita manusia ni. Seekor anak ayam dengan ibu ayam. Dia bertanya kepada ibu ayam, wahai ibu, dia kata, kenapa kita atas dunia ni nama satu sahaja, nama ayam sahaja. Anak ayam tanya kepada ibu ayam, kenapa atas dunia ni hanya satu nama sahaja, sedangkan manusia banyak nama dia. Pasal tak? Ayam ni kita nampak dia lalu satu trailer pun hanya satu nama saja orang panggil, tuluri ayam tu. Nama ayam sahaja, tak ada nama lain dah. Tetapi manusia
Banyak namanya. Contohnya kita yang duk ikuti pagi ni, banyak tak nama kita? Banyak. Tiap-tiap seorang kita kadang-kadang tak sama nama kita. Banyak nama. Ibu ayam cerita lah. Cerita sebagai muhasabah buat diri kita. Dia berkata, hai ibu, kita atas dunia ni satu nama saja kah? Sedangkan manusia tu banyak namanya. Maka ibu dia beritahu kepada kita atas dunia ni hanya satu nama sahaja. Nanti kita mati besok ni banyak nama kita. Perasan tak ayam apabila disembelih? Banyak tak nama dia? Banyak nama dia. Ayam masak kicap ada, ayam masak tomato, ayam goreng, ayam KFC, ayam tanduri, macam-macam ayam ada. Selepas ayam tu mati, banyak nama dia. Ayam masak merah, ayam masak kicap, banyak. Banyak namanya, ayam mas dan sebagainya. Banyak nama ayam. Tetapi manusia masa hidup, banyak namanya. Ketika mati, hanya satu nama sahaja, iaitu mayat. Mak ayam ni beritahu kepada anaknya, wahai anakku, kita ni masa hidup satu nama sahaja. Apabila kita mati nanti, banyak nama kita. Ayam kicap, ayam tanduri, ayam KFC, ayam mas, dan berbagai-bagai lagi nama ayam. Tetapi manusia masa hidup di atas dunia, banyak nama dia. Nama dia banyak. Muhammad pun ada, Ismail pun ada, Yaakob pun ada, Idris pun ada. Banyak nama dia. Tetapi bila dia mati sahaja, satu nama. Nama apa? Mayat je. Orang meziarah kita, orang tanya mayat, mana mayat? Orang tanya mana mayat? Dia berkata mayat duk dalam bilik ni, mayat duk di hospital tu. Nak abad kata apa? Hanya nama kita satu sahaja. Ketika kita mati, satu nama mayat. Tak ada apa. Tak ada apa yang hak kita nak buat balik ni. Tak ada dah. Hanya kita nak buat balik ni. Amal ni hak perintah-perintah Allah SWT ni. Cuma hak perintah Allah dalam sebut hak fardu ni ialah tututan yang putus, yang jazim daripada Allah SWT. Pelakunya diberi pahala. Kalau kita buat sembahyang, kita puasa, pahala Allah bagi pahala. Yang kita duk sebut selalu, pahala yang Allah SWT nak bagi pada kita, tak dapat kita nak bayang dengan mata kita. Tak boleh kita nak bayang-bayangkan macam mana apa yang Allah nak bagi kita, yang Allah SWT simpan kita di akhirat. Kalau hak dunia boleh kita bayang-bayangkan, walaupun benda tu tak ada depan kita, tetapi kita boleh bayang-bayangkan. Sebagai contoh, depa habaq ustaz, sekali lagi kita pergi kena ayat nasi kandak, boleh tak kita bayang-bayang nasi kandak? Sekali lagi kita pergi kena roti canai, boleh tak kita bayangkan roti canai? Mereka ajak, jom ustaz, sekali lagi kita pergi makan nasi lemak, boleh tak kita bayang sekarang? Boleh, walaupun benda tu tak ada depan mata kita. Kita boleh bayang-bayangkan dah macam mana. Tetapi, hak akhirat tak boleh kita nak bayang. Allah SWT nak bagi di akhirat ni memang tak boleh kita nak bayang macam mana. Hanya Allah SWT sahaja yang tahu. Yang tahu apa yang Allah nak bagi kita di akhirat. Allah simpan kita di akhirat besok ni. Di mana hak kita duk sebut selalu, sebab dunia bagi Allah SWT tak ada nilai sedikit pun. Dunia bagi Allah SWT tak ada nilai sedikit pun. Dengan sebelah sayap nyamuk, dengan setengah sayap nyamuk pun tak ada nilai. Tak ada nilai sedikit pun. Kalaulah dunia tu ada nilai, nescaya orang yang ingkar, orang yang kufur kepada perintah Allah SWT, nescaya Allah tak bagi makan. Allah tak bagi makan kalaulah dunia tu ada nilai. Tapi dunia tu tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Cuma dunia tu jangan kita tinggal, boleh kita guna.
kita gunakan dunia untuk nak dapatkan akhirat. Jadi kita gunakan dunia untuk nak dapatkan akhirat. Baik. Dia kata pelakunya diberi pahala dan dikenakan azab kepada yang meninggalkan. Tinggal hak benda-benda yang fardu, kalau kita buat, Allah SWT bagi pahala. Dan sekiranya kalau kita tinggal, maka dosa azab lah. Orang yang meninggalkan benda-benda yang fardu, terutama sekali berkait tentang sembahyang lah. Tinggal sembahyang. Ada riwayat mengatakan tinggal satu waktu di Allah SWT 70 SWT. Bayangkan tuan-tuan, tinggal satu waktu diazab oleh Allah SWT 70 tahun dalam api neraka. Bukan 70 tahun kita, 70 tahun akhirat tu kita tuan-tuan. Kalau kita ada masih tertinggal, dulu-dulu ni, zaman-zaman jahiliah dulu ni, kita pernah tinggal perintah-perintah Allah SWT. Allah ada kesempatan yang masih ada ni, kita qada balik lah hutang-hutang kita dengan Allah SWT. Kita bayar hutang kita dengan Allah SWT buat. Kita ganti balik. Kita agak-agak lah berapa tahun zaman-zaman dulu ni kita tinggal, maka hutang kita dengan Allah SWT kita bayar. Jangan kita tak bayar hutang Allah SWT yang subuh, kita ganti hutang kita. Hak sunat tak apa. Kita yang ialah kita buat ni hak fardu ni. Sebab hak tuntutan hak fardu, kalau kita tinggal dengan sengaja, maka wajib kita kena segera qada hak benda-benda yang hak kita tinggal, dan wajib kita kena taubat pada Allah SWT. Hak benda yang fardu, kalau dulu ni dalam keadaan kita tinggal dalam keadaan sengaja, kita tahu sembahyang tu wajib, kita tahu puasa tu wajib, tapi kita tinggal, maka lah kita dah sedar dah, maka segera kita kena qada, nak kena ganti balik pada masa sama. Wajib segera juga bertaubat kepada Allah SWT. Sebab apa? Sebab pada Allah SWT putus ni, jazim ni, tak ada pilihan dah untuk kita nak pilih. Kata Ibrahim bin Idham, keluar daripada bumi Allah SWT. Jangan makan rezeki daripada Allah SWT. Kalau kita tak mau buat, boleh keluar daripada bumi Allah. Jangan makan rezeki daripada Allah SWT. Ataupun kalau mudah-mudah sangat, kalau tak mau buat perintah yang fardu ni, minta pada Allah SWT, ya Allah jadi gila, ya Allah. Jadi gila, tak payah lah tuan-tuan. Orang gila dia tak fardu ke atasnya sembahyang. Mereka tu disebut dengan VVIP. Mereka akan masuk syurga. Sebab apa? Mereka tidak berakal. Tetapi hak kita ni berakal, maka kita kena buat. Dia buat contoh di sini ialah puasa. Puasa hak benda yang fardu lah. Sembahyang, puasa benda yang fardu. Begitu juga dengan zakat, benda yang fardu. Haji juga benda yang fardu bagi orang yang ada kemampuan. Syariat Islam telah menuntut kita hanya dengan cara putus, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan, difardukan ke atas kamu berpuasa. Inilah dalil yang kita sebut sebelum ni. Tiap-tiap benda hak diwajibkan oleh Allah, tiap-tiap benda yang difardukan oleh Allah SWT adalah dalil-dalilnya. Kita buat ni bukan saja-saja kita buat.
ada dalil-dalilnya. Ada dalil daripada Al-Quran, ada dalil daripada Nabi, maka setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala kita buatlah. Cuma hak benda-benda hak ni kita sebut dia buat contoh ni ialah tentang puasa semayang, tapi ada juga benda yang hak kewajipan, hak kefarduan yang kita kena buat selain pada hukum yang berkait dengan bab ibadat. Ada hukum yang berkait tentang bab muamalat, ada hukum yang berkait tentang bab munakahat, ada hukum berkait tentang bab hukum-hukum jenayat dan sebagainya. Adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kedua dia kata wajib. Yang pertama fardu, yang kedua wajib. Di sisi mazhab Imam Syafi'i, wajib dan fardu adalah sama. Bagi kita Imam Syafi'i, wajib dan fardu tu adalah sama saja. Cuma dia kata ni cuma berbeza tentang haji. Haji ni dia ada fardu haji, dia ada wajib haji. Cuma hak fardu haji kalau kita tinggal maka dia kena batal lah haji dia. Tapi hak wajib haji ni maka apabila dia tinggal maka dia kena bayar dam lah. Kena bayar dam, iaitu kena bayar fidyah dengan menyembelih binatang. Sekiranya meninggalkan hak wajib haji. Itu hak wajib lah. Cuma hak wajib ni bagi Imam Syafi'i sama sahaja. Cuma hak bezanya tentang hak fardu haji dan hak wajib haji. Hak fardu haji kalau tinggal maka batal lah haji kita. Tapi hak wajib haji hanya perlu dengan bayar fidyah, iaitu dengan menyembelih seekor, menyembelih binatang. Dia buat contoh sini ibadat haji lah. Baik. Yang ketiga ialah fardu ain. Ini istilah fiqh lah. Yang kita sebelum nak masuk fiqh ni dia kena tahulah istilah ni. Yang ketiga dia sebut ialah fardu ain. Ialah tuntutan yang wajib setiap individu. Fardu ain ni terkena pada tiap-tiap diri orang yang mukallaf tu. Tiap-tiap kita ni wajib terkena pada diri tiap-tiap mukallaf tu. Dengan tuntutan yang putus. Sebagai contoh kita kata mengaji lah ni, wajib pada tiap-tiap orang. Sembahyang wajib pada tiap-tiap orang. Puasa wajib pada tiap-tiap orang. Itu wajib. Maksudnya kalau dia tak buat, wajib ke atas dia lah. Itu hak fardu ain. Sebagai contoh ni, hak menuntut ilmu ni wajib dah. Kalau kita tak tahu lagi, maka hak menuntut ilmu ni adalah wajib. Contohnya kita bab yang ni kita tak tahu lagi, maka tuntutan untuk mengaji tentang bab sembahyang hukumnya wajib. Tapi kalau kita dah tahu dah, kita pun memang berhenti semua dah, maka kita mengaji hukumnya sunat dah lah, dapat pahala lah duduk dalam majlis ilmu. Tu kadang-kadang ulama-ulama walaupun depa tu tahu dah, orang alim tok guru kita, kadang-kadang duduk dalam majlis ilmu duduk dengar juga tahu dah bab sembahyang ni. Walaupun dalam keadaan mereka tahu, mereka duduk tu untuk apa? Nak dapat rahmat, nak dapat keberkatan duduk dalam majlismu tu. Kadang-kadang kita tengok orang-orang alim pun duduk. Macam mana kita sebut dulu ni. Ketika almarhum Tuan Guru Datuk Harun Dim duduk mengajar, yang duduk mengaji di bawah tu siapa? Yang kita sebut dulu ni. Tuan-tuan tengok dalam YouTube pun ada tentang almarhum Ustaz Ismail Kamu yang baru saja meninggal sebulan sudah, ada bulan puasa sudah ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencucui rahmat ke atas beliau. Amin. Mudah. Nak habat kata dia tahu dah ketika almarhum Tuan Guru Datuk Harun Din duk mengajar, dia duduk tepi dia punya tepi meja Ustaz almarhum Tuan Guru Datuk Harun Din tu. Ustaz Datuk Ismail Kamus duduk depan meja tu. Duk tulis tu. Tu Ismail Kamus, tuan-tuan. Walaupun dalam keadaan dia tahu dah, tapi dia tak nak dapat keberkatan duduk dalam majlis ilmu. Macam kita pagi-pagi ni, sahabat-sahabat yang ikuti kita pagi ni, kadang-kadang dia tahu dah, cuma dia nak dapat keberkatan duduk dalam majlis ilmu. Nak dapat keberkatan tu kita tuan-tuan selalu saya duk sebut selalu, yang mana hak duk ikuti selalu ni, kalau boleh kita pakat share lah. Sebab apa? Bulan kita ada keberkatannya, ada ganjaran pahala
Allah Subhanahu Wa Taala berlumba-lumba lah itu ni. Maksudnya mudah sahaja, hanya kita tekan share. Mudah-mudahan perkongsian kita pagi ni walaupun sedikit, walaupun tajuknya biasa-biasa sahaja, tetapi hak nilainya sisi Allah Subhanahu Wa Taala hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Maka hak kadang-kadang hak mengaji ni semua tahu dah. Semua dalam keadaan dia nak dapat keberkatan. Tapi kalau dia tak tahu lagi, tututan tu tututan fardu ain, wajib pada dia. Kalau dia tak mengaji, dia duduk dalam keadaan fasik, keadaan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikum. Siapa yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah, mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang fasik. Dia duduk dalam keadaan dosa, dia duduk dalam keadaan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Tututan hak fardu ain dia tak buat. Tututan atas diri dia, tanggungjawab ke atas diri dia, dia tak buat. Sebagai contoh, kita buat contoh, tulis ni adalah salah, payahlah nak mengaji dan sebagainya. Lah mudah tak kita nak mengaji? Mudah. Pagi ni yang buat live ni bukan saya saja, tuan-tuan. Banyak ustaz-ustaz, banyak tukgu kita yang buat live. Mudah tak untuk kita dapatkan ilmu? Zaman kita ni mudah, tuan. Kalau zaman dulu ni susah sikit, nak kena geleh kitab, nak kena geleh pek pergi mengaji menadah kitab di pondok dan sebagainya. Bertalaki musyafahah dengan guru. Dalam keadaan apa? Susah tak? Susah. Tak ada kemudahan seperti mana dulu ni. Kalau dulu mengaji dulu ni bukan ada lampu macam kita ni, bukan ada kipas macam kita ni. Dalam keadaan apa? Pakai pita ayam. Susahnya tengah ayam pernah mengaji. Hak zaman dulu-dulu ni susah betul. Zaman lah ni mudah sangat untuk kita dapatkan ilmu. Hanya kita mau tak mau, hanya dia ada di hujung jari saja. Hanya kita pilih je nak yang baik ataupun nak yang tak baik. Jadi tututan hak fardu ain ni wajib ke atas diri kita. Wajib ke atas setiap individu mukallaf, dengan tututan yang putus, yang jazim. Tak ada pilihan dah. Nak mengaji pun kena mengaji, tak mau mengaji pun kena mengaji. Nak semayang pun kena semayang, tak mau semayang pun kena semayang. Tututan yang putus, yang jazim. Dia buat contoh di sini ialah seperti semayang, puasa, haji yang berkemampuan. Ibadat ini wajib ke atas setiap mukallaf dan tidak memadai dengan hanya didirikan oleh seseorang mukallaf tanpa sebahagian yang lain. Maksudnya, contohnya pagi ni ada orang sembahyang subuh lah, kita tak payah sembahyang lah. Sebab apa? Ada sahabat-sahabat kita yang sembahyang. Tak boleh, kita kena sembahyang. Hak benar sembahyang pagi ni, tiap-tiap kita ni wajib fardu ain, tiap-tiap mukallaf kita kena sembahyang. Walau bagaimana sekalipun nak kena semayang. Sebab kita duk sebutlah sebelum ni, semayang ni adalah tiang agama. Selamat datang ni sahabat-sahabat kita yang saya nampak lah, tuan-tuan. Muhammad Nazim, Alang Jamaluddin, Maimunah Hamid yang nampak lah. Yang tak nampak, yang nampak gambar Muhammad Yusof, yang nampak lah. Yang tak nampak tu minta maaf lah, tak dapat nak sebut nama. Mudah-mudahan kita semua pagi ini mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah SWT. Kita pangkat-pangkat share dekat sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan perkongsian kita pagi ini, mudah-mudahan bukan hanya kita dapat untuk kita sahaja, kita dapat kongsi pada sahabat-sahabat kita. Kita tak mampu, kita nak bagi kita pada orang, sekurang-kurangnya ada kemudahan macam ni, hanya kita tekan share sahaja untuk sama-sama mereka yang tak dapat ikuti waktu ni. Mungkin mereka akan buka waktu-waktu lain, mereka akan dapat benda tu. Dia buat contoh di sini ialah sembahyang, puasa dan haji bagi yang berkemampuan. Ibadat ini wajib ke atas setiap mukallaf
dan tidak memadai hanya didikan oleh sebahagian mukallaf. Maksudnya kalau pagi ni orang yang semayang, itu hak dia, tanggungjawab ke atas, fardu ain ke atas dia. Kita nak kena semayang juga. Puasa haji bagi orang. Baik. Yang keempat ialah fardu kifayah. Apa dia fardu kifayah? Fardu kifayah ialah suatu tuntutan ke atas kumpulan Islam. Sebagai contoh, kita kata sembahyang jemaah lah. Tapi contohnya lah ni, sembahyang jemaah ni, kita kata dulu ni, mungkin tak boleh nak pergi sembahyang di masjid. Lah ada dah. Lah ada. Boleh dah. Iaitu 12 orang kan, 12 orang ahli dan kuasa masjid, menjadi kewajipan ke atas mereka untuk pergi sembahyang 5 waktu. Itu betul lah. Orang AJK masjid ni betul kerana apa? Mereka dapat pilihan untuk laksana sembahyang berjemaah. Contohnya hari mereka dapat sembahyang Jumaat. Tu hak mereka dipilih lah oleh pihak yang berwajib. Mereka kena buat lah. Jadi hak sembahyang, hak mana yang hak dipilih tu jangan tinggal lah. Contohnya mereka dipilih untuk laksanakan sembahyang jemaah. Jangan dia tak pi pula. Jangan duk harap tu imam tu siap tu Bilal 2-3 orang. Hak lain tak mau pi, kita pi. Tuntutan fardu kifayah. Contohnya sembahyang jemaah. Sebelum ni tak apalah. Dimaafkan kerana ada darurat. Pada penyakit yang berjangkit lah, diberi kelonggaran. Boleh dah kita pergi sembahyang berjemaah yang 12 orang ni. Maka tuntutan itu lepas dah. Kalau mereka buat di masjid, maka lepas dah tuntutan tu. Jangan tak pi tuan-tuan waktu fardu kifayah ni. Bagi kita lah. Tapi kalau bagi imam Hanafi, sembahyang jemaah tu hukumnya wajib. Berat bagi mereka tuan-tuan. Tapi hak kita Imam Syafi'i, hukumnya fardu kifayah. Berdalil kepada hadis Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatul jamaah afdal min salatil fazi wa sab'i wa ishruna darajah. Sembahyang berjemaah tu lebih baik daripada sembahyang seorang diri 27. Banyak dah tuan-tuan. Rugi kita tak buat tuan-tuan. Sembahyang jemaah tu Nabi kata lebih baik daripada sembahyang seorang diri. Jadi kita nak buat boleh nak? Kita lah boleh nak. Kita PKPB ni tuan-tuan, boleh kita sembahyang jemaah sehari 5 waktu ni. Kita berjemaah dengan siapa? Dengan anak isteri kita. Sebelum ni kita mungkin lah kita duk pergi masjid, rumah anak kita, di rumah kita tak buat sembahyang jemaah lah. Dalam masa PKP ni tuan-tuan, kita guna kesempatan untuk kita nak didik anak isteri kita supaya sembahyang berjemaah. Kita jadi imam pula. Sebelum ni kita jadi makmum lah, kita jadi imam pula. Tambah-tambah pagi ni kita sembahyang hari Jumaat lah. Kita kalau boleh sembahyang. Hari ni kita buat sunat pula. Sunat kita sujud sejadah pula hari Jumaat. Sunat pula. Kita sujud sejadah. Jadi kita sembahyang jemaah dengan keluarga kita. Kita sembahyang, kita jadi imam. Jangan kita sembahyang seorang-seorang sahaja. Sedangkan anak isteri kita tak sembahyang. Sedangkan suami kita tak sembahyang. Ini bahaya tuan-tuan. Allah sebut dalam amanu, ku anfusakum wa ahli, yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Allah suruh kita jaga kita, bukan hanya jaga kita sahaja, ahli keluarga kita daripada bakaran api neraka. Kita nak masuk syurga dah esok ni. Kaki kita nak langkah masuk syurga lah. Mai anak kita, mai isteri. Jenuh kita nak jawab di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Iaitu tuntutan, iaitu disebut dengan fardu kifayah. Yang seterusnya, yang kelima ialah rukun. Yang kelima adalah rukun. Assalamualaikum Ustaz. Clear, alhamdulillah lah. Tapi ada tadi ni sangkut jugalah sikit-sikit no. Baik. Yang kelima, rukun. Rukun ialah perkara yang wajib kita lakukan. Dan ia adalah satu juzuk daripada hakikat suatu perbuatan seperti membaca Fatihah,
rukun dan sujud. Rukuk dan sujud. Dan sembahyang, perkara-perkara ini dinamakan rukun. Yang kelima adalah rukun, ialah perkara yang wajib lah. Sebagai contoh, kita akan jumpa nanti ni, kita sembahyang, rukun sembahyang ada berapa? Ada 13 rukun. Sembahyang ada 13 rukun. 13 rukun lah. Tapi kata pula bagi kita Imam Syafi'i, campur pula 4 rukun. Jadi 17 rukun. Sembahyang ada 17 rukun bagi kita Imam Syafi'i. Tambah lagi 4. Apa dia tambah lagi 4, Ustaz? Kita rokok, tumak-ninah. I'tidal, tumak-ninah. Sujud, tumak-ninah. Duduk antara dua sujud, tumak-ninah. Ini kadang-kadang banyak yang berlaku, dia rokok macam wiper sahaja. Rokok berhenti sahaja dengan kadar subhanallah Rabbiyal Azim mi wa bihamdi. Alhamdulillah lah tu kita baca pula 3 kali. Rabbana walakal hamd. Kita naik tu tumak-ninah berhenti sat. Kita kata Rabbana walakal hamd. Okey dah tu. Kita sujud dan kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Alhamdulillah tu. Duduk antara dua sujud, tumak-ninah kita baca Rabbirfirli. Kalau kita buat macam tu okeylah. Maksudnya rukun-rukun 13 ataupun 17 yang sembahyang kita kena sempurna. Ada yang rukun tu namanya rukun qauli. Kalau berkait dengan sembahyang, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Kalau hak rukun qauli tu nak kena sebut ni. Ada berapa rukun qauli, tuan-tuan? Siapa tahu rukun sembahyang ada. Awak tolong angkat tangan. Saya tak nampak pun tuan-tuan angkat tangan. Ini hak kita habaq mudah-mudahlah. Hak rukun qauli dalam sembahyang ada 5. 5 ni kita kena bagi bunyi, kena bagi sebut. Sebab apa rukun qauli, rukun yang kena sebut. Contohnya yang pertama ialah takbiratul ihram adalah rukun. Rukun apa? Rukun qauli. Rukun yang kita kena sebut Allahu Akbar. Ada 8 huruf tu, Allah Akbar, 8 huruf bunyi. Jangan kita tak bunyi. Jangan kita angkat tu apa pun tak bunyi, kosong. Ini yang bahaya ni kadang-kadang tu. Angkat tangan terketak-ketak tu. Tu dia ketak-ketak angkat tangan. Tapi apa pun dia tak bunyi. Ini yang rugi tuan-tuan, sembahyang kita sia-sia. Kita balik esok bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada apa-apa nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu. Nabi sebut tentang bab sembahyang ni. Nabi kata sembahyanglah kamu macam mana kamu melihat. Sallu kama. Sembahyanglah kamu macam mana kamu melihat aku sembahyang. Siapa pernah tengok Nabi sembahyang? Kita tak pernah tengoklah Nabi sembahyang macam mana. Tapi siapa yang tengok Nabi? Sahabat yang tengok Nabi. Kita pun tak tengok Nabi. Kita pun tak tengok sahabat. Siapa yang tengok sahabat? Tabi'in. Kita pun tak tengok tabi'in. Siapa yang tengok tabi'in? Tabi'in. Lepas tu ni kita ni ulama-ulama kemudian ni ulama-ulama salah, termasuk juga imam kita Imam Syafi'i termasuk dalam golongan salah. Mereka tu hampir dengan sahabat, dengan tabi'i dan tabi'in. Mereka tu dekat dengan mereka tu hampir. Maka kita tengok tu Nabi kata al ulama warasatul anbiya. Ulama ni adalah waris Nabi. Ni kadang-kadang kita ulama pun kita hina, kita main-main dengan mereka. Sedangkan ulama tu Nabi sebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama tu adalah waris Nabi. Ikutlah ulama tuan-tuan. Ikutlah ulama ni. Kadang-kadang ulama pun main-main hina tuan-tuan. Sedangkan esok dalam keadaan kita juga nak dapat syafaat juga, dapat pertolongan juga daripada ulama-ulama ni. Maka hak contohnya takbiratul ihram, rukun qauli, takbiratul ihram Allahu Akbar. Kita angkat tangan tu sunnah. Kadang-kadang dia angkat tangan okey dah, tapak tangan menghadap kiblat.
Dia angkat tangan bawah cuping telinga, Allahu Akbar, tapi dia angkat saja. Mulut pun dia tak bunyi. Maka sah tak semayang dia? Tak sah semayang dia. Letih tak tuan-tuan? Letih dia semayang tu. Allah sebut dalam Al-Quran. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ma amilu min amali faja'alnahu haba'an mansura. Kami tujukan perbicaraan di atas apa yang mereka lakukan. Mereka sangka baik, tapi kami jadikan diumpama debu yang berterbangan. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semayang ni sampai sampai hitam kita semayang. Lamanya kita sujud seminggu lah tuan-tuan. Tak bangkit-bangkit sujud. Semayang kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang kita sebut dalam hadis sebelum ni, siapa yang datang dalam majlis ilmu ni lebih baik daripada ahli ibadat buat ibadat 1000. Ni hak kita yang duk mengaji ni tuan-tuan, kita mengaji lalu live Facebook, kita mengaji di mengaji di sekolah dan sebagainya ni. Hak kita mengaji ni untuk kita nak memperbetulkan amalan kita, ibadat kita sebut tadi ni fardu ain ni wajib pada atas kita. Sebab apa? Kita nak ibadat kita ni Allah Subhanahu Wa Taala terima. Walaupun sebelum ni kita buat salah lah, kita mengaji loh baru tahu. Contoh kita kata, rupa-rupanya kena bunyi no. Angkat tangan tu kita kena kata Allahu Akbar 8 huruf tu. Ustaz no. Tak tahu sebelum ni tak bunyi. Kita masih duk belajar, diampunkan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu qada sembahyang kita hak dulu-dulu. Sebab apa? Dulu kita tak tahu. Dulu dalam keadaan kita duduk dalam keadaan jahiliah, kita tak tahu tuan-tuan. Dulu ni kita ho-ha, kita tak tahu apa. Lah kita tahu dah. Maka hak sebelum ni perlu qada dah sembahyang kita, tak perlu qada dah. Tu syaratnya kita nak kena mengaji tuan-tuan. Kita duk angkat tangan, kadang-kadang kita angkat tangan mulut pun tak bunyi. Tak kata pun Allahu Akbar. Kita tanya awak tak kata, dia kata sebut baca dalam hati Ustaz, takbir dalam hati. Sah dah? Tak sah. Kita kena dengar di telinga kita tu sebut ni Allahu Akbar. Kena bagi bunyi ni Allahu Akbar. Rukun qauli yang kedua ialah membaca Fatihah. Bermula daripada ba, akhir dengan waladhdallin dengan nun. Kena satu ni huruf-huruf ni kita sebut. Sebagai contoh lah, kita baca bismillah. Fatihah tu kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lepas tu kita baca doa Fatihah tu bukan hak rukun, tu sunat. Ni hak kata hak rukun ni benda yang utama ni. Hak sunat tu hak benda-benda yang hak kita tampung kekurangan-kurangan. Kita nak memperelokkan, itu juga kita kena buat tuan-tuan. Ni nak habaq kata yang sekali ialah hak sunat-sunat ni hak penting tuan-tuan. Hak rukun-rukun ni yang penting tuan-tuan. Contohnya Fatihah, lepas kita takbir tu rukun yang pertama, hak rukun qauli yang pertama ialah Allahu Akbar. Hak kedua rukun qauli yang kedua ialah membaca Fatihah. Bermula daripada ba bismillah, berakhir dengan waladhdallin. Min nun yang akhir Fatihah. Kena sebut satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat? Ada 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Kena sebut satu-satu ni. Kapang kita nak pergi mana? Kita baca pelan-pelan. Sebab apa kita baca pelan-pelan tak gopong kapang? Sebab kita menghadap siapa tuan-tuan? Tuan-tuan ni kita duk semayang ni, kita hadap kepada siapa? Agak-agak kita nak buat lebih kurang. Kita tegur pergi mana? Kalau buat sungguh-sungguh, kita buat yang terelok sebab kita berhadapan dengan Allah SWT. Selalu kita dah buat contoh mudah-mudahlah. Kalau hari ni tak apa hari kita nak sambut tahun bulan 8 ni, bulan Ogos ni, tahun merdeka.
Tuan-tuan perasan tak? Tengok dah ketika hari pembarisan tu, ketika menteri lalu, raja lalu, sultan lalu, kita nampak orang duk baris, duduk kawat tu, duk dengar lagu negaraku tu. Negaraku, tanah tumpahnya. Tegak tu. Tuan-tuan nampak tak? Ada tak askar ke, polis ke yang duk menyanyi lagu negara tu? Tuan-tuan pernah nampak mereka duk garu-garu? Garu sana, garu badan. Garu pernah nampak tak? Tak pernah tengok pun askar ke, polis ke, apa ke, mereka duk garu-garu. Ketika mana? Ketika didengar lagu negaraku. Tak pernah garu. Tetapi beza kadang-kadang orang tengok orang yang semayang. Tadi ni dia menghadap kepada menteri. Tadi dia menghadap kepada raja, sultan dan sebagai orang besar. Menghadap tu dia tak garu, dia tak cakap, dia tak main handphone. Tetapi kadang-kadang kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata wajhtu wajillazi fataras samawati wa ard. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit. Kita hadap ni kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kadang-kadang sembahyang kita tu dia garu sana, garu kepala, macam-macam. Sedangkan kita dengan makhluk manusia, dengan raja, menteri pun kita tak garu, tambah-tambah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baca, kita jangan duk kalut-kalut. Baca pelan-pelan. Kita baca kalam Allah. Dalam keadaan kalau boleh kita menghayati pula dengan makna-maknanya. Kita kalau nak pergi mana? Beribadat pada Allah. Kita tumpukan ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Baca betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Ba, bismil, min sampai rahim tu. 19 huruf, baca satu. Sebab apa? Sebab rukun kauli. Sama juga rukun kauli yang seterusnya, iaitu membaca, ialah lepas kita takbiratul ihram, lepas tu membaca Fatihah, lepas tu membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir tu ingat, baca, jangan kita tak baca. Jangan kita baca dalam hati. Baca sebut at-tahiyyah, baca betul-betul. Lepas tu selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Termasuk dari rukun qauli. Yang ketiga, yang kelima ialah salam yang pertama. Itu hak rukun. Assalamualaikum sekurang-kurangnya. Itu rukun kena bagi sempurna sebab dia rukun. Sebab adalah rukun, dia sebut di sini. Dia kata rukun ialah perkara yang wajib kita lakukan dan ia adalah satu juzuk. Tinggal saja hak rukun. Contohnya semayang, tinggal saja salah satu rukun, maka semayang kita tidak sah. Contohnya takbir, berdiri bagi berkuasa. Kadang-kadang dia kuasa tapi dia duduk. Berdiri bagi yang duduklah, tak apa. Tapi kalau dia tak kuasa, dia kuasa diri. Ni kadang-kadang ni usung daripada rumah ni, kerusi. Hei, mai rumah dia buat kerusi. Mai nak semayang, takbir, dia duduk atas kerusi. Allahu Akbar. Sedangkan berdiri bagi berkuasa tu adalah rukun. Rukun apa? Rukun fi'li. Tadi rukun qauli, rukun fi'li, perbuatan. Rokok, rukun fi'li. I'tidal, rukun fi'li. Sujud, rukun fi'li. Duduk antara dua sujud, rukun fi'li. Rukun lepas tu, rukun apa lagi? Rukun qalbi. Rukun qalbi ada dua lah, iaitu niat dan tertib. Niat ni, iaitu niat lah. Hak tu benar hati lah. Jadi kita kena sempurna rukun tu. Baik. Sikit lagi noh. Membaca Fatihah, rukuk dan sujud. Semayang perkara-perkara yang dinamakan rukun. Baik. Yang keenam ialah syarat. Apa dia makna syarat? Syarat ialah perkara yang wajib kita, tetapi ia bukan satu juzuk daripada hakikat suatu perbuatan. Bahkan ia adalah muqaddimah, permulaan.
Syarat ni dia kata adalah muqaddimah. Kalau nak sembahyang, syaratnya nak kena bersuci daripada kecil, daripada hadas besar. Muqaddimah lah. Disebut ni muqaddimah. Seperti kalau tidak ada benar syarat ni, maka tak sah sembahyang kita. Sebagai contoh sembahyang, syaratnya masuk waktu. Maghrib, contohnya maghrib pukul 7.30 ataupun 7.29. Kita sembahyang pukul 5. Bini kata, bang, hari ni pasal malam bang, kita sembahyang. Sah tak sembahyang dia? Walaupun dia buat 13 rukun sekalipun. Walaupun dia sebut ni rukun qali sempurna, rukun fi'li sempurna, rukun qalbi sempurna. Sempurna, tapi dia tak ikut syaratnya. Pukul 5 dia sembahyang maghrib. Sah tak sembahyang maghribnya? Tak sah. Sebab apa tak sah, Ustaz? Sebab tak masuk waktu lagi. Nak kena jaga. Yang serunya menghadap kiblat. Dia kata hari ni buat malas menghadap kiblat, nak pergi menghadap belah matahari naik pula. Sah tak sembahyangnya? Tak. Syarat juga tutup aurat. Dia tak tutup aurat. Dan bagi lagi dia antara pusat dan lutut. Orang perempuan seluruh tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan. Kena tutup aurat, tuan-tuan. Ataupun dalam keadaan bersuci. Bersuci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau hadas kecil dengan mengangkat hadas kecil, berwuduk. Tu wuduk tu sempurna. Kena bagi sempurna, tuan-tuan. Kenapa? Kalau dalam keadaan wuduk tak sempurna, maka sembahyang kita pun tak sah. Sebab kita sebutlah dulu ni, tuan-tuan ingat tak saya sebut dulu ni. Di akhirat nanti ni, setelah kita ditimbang amalan kita, habis semua dah, nak lintas sirat tu, nak pergi menjebrangi neraka tu, habis menjebrangi neraka tu, pun kita akan jumpa. Nak dalam keadaan nak masuk syurga tu, di atas sirat tu, di sana ada rock-blocknya. Salah satu di badannya rock-block ialah akan ditanya oleh Allah, oleh malaikat yang jaga tu, ialah berkait tentang bersuci. Ni nak kena jaga, tuan-tuan. Hak pertama dia akan tanya tentang 2 kalimah syahadah. Yang kedua dia akan tanya bab sembahyang. Yang ketiga dia tanya bab puasa. Yang keempat dia tanya bab zakat. Yang kelima dia tanya bab haji. Lepas tu yang keenam dia tanya tentang bab bersuci. Penting tak bersuci, tuan-tuan? Kalau atas dunia kita tidak menyempurnakan, kita tak bersuci dengan sempurna. Sebagai contoh dalam keadaan kita nak mengangkat hadas ni, kita dalam keadaan apa? Kita nak bersuci lah. Contohnya kita akan jumpa lagi di hadapan nanti tentang cara-cara nak ada hadas kecil dan juga daripada hadas besar. Hadas besar dengan mengangkat hadas besar lah. Tu dalam keadaan kita akan jumpa esok ni. Ada riwayat daripada Sayyidina Ali, dia kerap mencukurkan rambut. Kerana apa? Aku pernah Sayyidina Ali ni melihat Nabi kerap Nabi basuh rambut kepalanya. Ketika mandi wajib, Sayyidina Ali disebut dengan hari riwayat dia Sayyidina Ali, aku melihat Rasulullah SAW bersungguh-sungguh membasuh kepalanya sebanyak 3 kali. Maka aku bermusuh dengan rambutku. Kerap kali aku mencukur rambut aku, kata Sayyidina Ali. Dia takut kau takut apa? Takut tak kena ketika mandi wajib tu. Walaupun selai, maka wuduk kita, maka mandi hadas kita tidak sah. Sebab apa? Mandi hadas besar ni ialah seluruh badan kita. Tidak terkecuali walaupun dengan surat bulu sekalipun. Ini kena jaga, tuan. Kita akan jumpa. Terutamanya tentang bab bersuci, tuan-tuan. Yang kita akan kena jaga. Terutama sekali berkait tentang kuku kita. Sama ada kuku tangan ataupun kuku kaki. Ini kena jaga, tuan-tuan. Kuku tangan ataupun kuku kaki ni, kadang-kadang tangan kita ni kita tak potong kuku kita, tuan-tuan. Di celah-celah ni ada kotoran-kotoran, ada najis-najis yang kadang-kadang kotoran tu menghalang daripada terkena air. Sama ada ketika kita mandi wajib ataupun kita mengangkat hadas kecil ataupun kita berwuduk. Ni ada ni benda-benda yang terhalang di celah-celah kuku kita. Sama ada kuku tangan ataupun kuku kaki. Nak kena
Jangan ada benda yang terhalang. Walaupun sebahagian yang paling kecil tak kena. Di bahagian-bahagian terutama sekali ialah di bahagian celah-celah kuku kita. Kalau boleh tuan-tuan potonglah bagi kena sama dengan isi. Nampak? Kalau kita sama dengan isi tuan-tuan, rongga-rongga takkan ada. Bila rongga takkan ada tuan-tuan, maka jadi sisa-sisa pun dia takkan lekat pada celah-celah kuku kita. Jadi kita potong tuan-tuan. Tak perlu simpan dah. Menyebabkan kalau kita simpan menyebabkan wuduk kita tidak sah. Mandi wajib kita tidak sah. Bila kita tak sah sahaja, sembahyang kita pun tak sah. Haji kita pun tak sah. Jaga tuan-tuan. Benda yang sangat penting. Jadi kita ingat, kita sampai tahun tu dulu. InsyaAllah pagi besok ada panjangkan umur. Kita sambung lagi iaitu yang ketujuh iaitu sunat ataupun disebut dengan mamdud. Kita habis tahun tu dulu. Ini saya ucapkan ribuan terima kasih pada sahabat-sahabat yang ikuti kita pagi ini. Mudah-mudahan insya-Allah perkongsian yang sedikit ni tuan-tuan dapat sama-sama kita sama-sama kita ambil manfaat dan kita sama-sama kita beramal. Saya ucap terima kasih sahabat-sahabat yang saya tak nampak, saya tak sebut semua nama. Ada yang nampak saya sebut tuan. Yang nampak gambar sini ada dua gambar lah, iaitu sahabat kita Zakaria dan juga Alan KZ Jamrudin lah. Ni sahabat kita yang setia, tiap-tiap pagi ada lah. Mudah-mudahan sikit sebanyak perkongsian kita ni, apa yang kita dapat kita amalkan. Itu yang kita nak tuan-tuan. Yang kita nak kita dapat kita amal. Walaupun kita dapat satu, kita amalkan. Bayangkan kalau sehari satu ilmu kita dapat, kita amalkan satu ilmu tu. Kalau 10 hari dah 10 ilmu kita dapat. 10 ilmu dah kita amal. Tu kalau 10 hari. Kalau sebulan dah 30. 30 ilmu. Bulan, kalau 10 bulan 300 ilmu kita dapat dan 300 amalan yang kita dapat. Tu kalau setahun banyak tuan-tuan. Amalan-amalan kita tu disebut buatlah satu amalan, buat walaupun satu amalan yang kamu buat, kamu istiqamah dengan satu amalan, kamu istiqamah berterusan amalan kamu buat tu, satu amalan kamu buat tapi kamu istiqamah dengan amalan tu lebih baik daripada 1000 karamah. Itu yang kita nak tuan-tuan. Tu kadang-kadang kita buat perkongsian ni benda-benda yang mudah-mudah untuk sama-sama kita memberi peringatan. Benda tu kita tahu dah. Semua kita nak peringat selalu. Saya nak peringat diri saya dan sama juga dengan sahabat-sahabat yang kita dapat, kita sama-sama kita sampai dekat sahabat-sahabat kita. Contohnya yang mudah yang saya sebutnya ialah kita pakat-pakat share lah sikit sebanyak. Mudah-mudahan perkongsian kita pagi ni mudah-mudahan mendapat Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita balik esok di akhirat nanti ni insya-Allah tuan-tuan. Benda yang kita buat ni tuan-tuan, kita akan rasa apa, menyesal. Sebagai contoh, orang yang menginfak hartanya RM1, dia akan menyesal. Sebab apa? Ada yang bagi RM2. Orang yang bagi RM2 pun menyesal. Sebab apa? Ada yang bagi RM10. Orang yang bagi RM10 pun menyesal. Sebab apa? Ada yang orang yang bagi RM100. Sebab apa? Darjat tingkatan di akhirat besok ni tak sama. Tak sama tuan-tuan kedudukan kita. Walaupun dalam keadaan kita buat baik, tapi di akhirat besok kedudukan kita tak sama. Tak sama. Ada yang tinggi. Sebab apa? Dia berlumba-lumba untuk kita nak buat tu. Benda yang kita sebut benda yang boleh kita tamak, boleh kita dengki, ialah menuntut ilmu. Ataupun dalam keadaan menginfak harta ke jalan Allah Ta'ala, boleh kita dengki. Tengok orang terima, aku pun nak untuk ilmu juga. Tengok orang baca Quran, aku pun nak baca Quran juga. Boleh berlumba-lumba. Dan benda-benda hak kita nak kena hak berlumba-lumba juga boleh juga, iaitu bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita jangan duk tunggu dah. Banyak kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Tu saya duk sebut selalu tuan-tuan. Sekurang-kurangnya dalam sembahyang kita bertaubat pada Allah Rabbil Firli. Ataupun lepas sembahyang, jangan kita bangkit tunggu saat. Jangan kita jadi orang yang sombong dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Lepas sembahyang berhenti saat, kita sebut astagfirullah,
hal azim. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Sebab apa? Sebab kita ni banyak dosa. Semua dosa yang kita buat ni tuan-tuan tak nampak lah tuan-tuan. Dosa saya pun tuan-tuan tak nampak. Dosa tuan-tuan pun saya tak nampak tuan-tuan. Tapi Allah tahu dah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih menutup kaib. Supaya apa? Supaya kita ni cepat-cepat beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum nyawa kita sampai ke al-qam ni tuan-tuan. Saya ingat cukup dah kadang tu pada pagi ni. Insya-Allah pagi besok kita jumpa lagi di waktu yang sama, iaitu selepas daripada sembahyang subuh lah, insya-Allah kita jumpa. Maksudnya sahabat-sahabat yang tak ada kerja boleh kita ikuti, ataupun kadang-kadang mudah tuan, sambil atas kereta pun boleh kita dengar tuan-tuan. Atas kereta, atas tempat kerja lah, atas meja boleh dengar, mudah tak? Mudah sahaja benda ni, sama ada kita nak ataupun sama ada kita mau dan tak mau sahaja. Saya ingat cukup dah kadang tu pada pagi ni. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan insya-Allah saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Jadi marilah sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'win wahdina ila mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil wa akrimna bit taqwa bil afiyah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami, terhadap pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum lambat. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami. Kasihilah mereka ya Allah, seperti mana mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang susah ya Allah, Kau permudahkanlah kehidupan ya Allah. Limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.